الله أكبر الله أكبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah malam ni kita sambung lagi hadis yang ke 451 di bawah bab al-amru bi ta'ahudil Quran wa karahati qawli nasitu ayat kadza wa jawazi qawli unsituha. Ini bab perintah supaya menjaga Al-Quran dan larangan daripada mengatakan saya terlupa ayat ini ayat itu, dan harus seseorang itu mengatakan aku dilupakan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qari'a yaqra'u min al-laili fil masjid faqala yarhamuhullah laqad adhkarani kadza wa kadza ayatan asqattuha min surati kadza wa kadza. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang yang membaca Al-Quran, membaca pada waktu malam di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, semoga Allah merahmatinya, kerana dia telah mengingatkan saya ayat-ayat ini ayat-ayat itu, aku tertinggal, yakni aku terlupa dari surah ini surah ini. Jadi hadis yang pertama ni di bawah tajuk perintah supaya menjaga Al-Quran, yakni Al-Quran yang kita telah pelajari, yang telah kita hafal, hendaklah dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan kalau berlaku terlupa setelah daripada kita berusaha menjaganya, itu tidak mengapa. Dan larangan daripada mengatakan aku terlupa. Jadi huraian tentang tajuk ni akan kita tengok pada hadis-hadis dia ni nanti. Jadi hadis yang pertama ni, suatu malam Nabi SAW mendengar ada seorang membaca Al-Quran di masjid. Dan Nabi SAW mendoakan untuknya. Jadi di sini kita boleh nampak harus untuk kita membaca Al-Quran di masjid pada waktu malam. Dan bila mana Nabi SAW mendoakan untuknya, ini berarti Nabi dengar lah. Mana yang di sini boleh seseorang itu mari masjid pada waktu malam, dia baca, sama ada dia baca ketika dia semaya ataupun di luar daripada semaya, dan dia membaca dengan nyaring. Sebab apa di sini kita kata nyaring? Sebab bila Nabi doa untuk dia, berarti Nabi dengar dia baca. Sebab Nabi kata semoga Allah Ta'ala merahmati dia, dia telah mengingatkan kepada saya ayat sekian-sekian yang saya telah tertinggal. Maknanya Nabi teringat. Bila dengar dia baca tu, Nabi teringat, dan Nabi doakan untuk dia, maka di situ menunjukkan boleh. Sebab kalau salah, tentu Nabi marah. Bapa ni baca derah-derah dalam masjid. Maknanya di sini harus seseorang itu membaca Al-Quran dengan nyaring dalam masjid pada waktu malam. Maknanya waktu asar tu lebih-lebih lagi lah. Ni waktu malam boleh, waktu asar ke subuh ke. Sebab di sini sebut malam ni maknanya waktu biasanya orang tidur. Orang tidur. Jadi membaca pada waktu ni, kalau keadaan nyaring orang lain tidur tak apa. Dengan syarat tidak mengganggu orang lain.
Yang ni dia baca dengan derah tadi, dia tidak mengganggu orang lain yang ada beribadat dalam masjid. Kalau sampai mengelirukan orang, mengganggu, taswish, mana orang tu katalah orang tu nak semaya malam, tapi dia tu ada baca dengan derah. Jadi dia nak baca hak hafalan dia tu, tukar masuk terikut hak kawan ni baca atau leh. Maknanya syarat dia kena ada jugalah. Syarat ni mari mana? Ini kita tengok pada umum ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang lain. Mana selagi tidak mengganggu bacaan orang lain, tak apa. Seseorang itu nak baca pada waktu malam di masjid. Begitu juga termasuk dalam bab gangguan ni, selain daripada menyebabkan orang lain tidak dapat fokus ayat yang dia baca, kalau ada orang tidur, tak boleh juga. Macam kita etikaf bulan puasa Ramadan ni, dah kita bangun pukul 3 pagi, kita baca Quran, tiba-tiba ada orang tidur tepi, jadi kita kata mari masjid ni bukan mari nak tidur, dia marah kepada kita, kata apa baca derah ni kita nak tidur tak boleh. Jadi tak boleh, walaupun memang mari etikaf di masjid tu sebab bukan semestinya etikaf di masjid tu siapa tak tidur-tidur, tak ada masalah nak tidur. Jadi kalau mengatuk tidur. Jadi kita tidak boleh mengganggu orang lain, sama ada orang tengah beribadat ataupun orang yang sedang tidur. Dan satu lagi hak penting sekali, iaitu kita tidak riak. Tidak menunjuk-nunjuk pada orang dan mari rasa kagum. Oh hebat aku ni, orang lain tak hari setara masa ni. Kita nak nunjuk, mana baca derah tu biar orang dengar, orang tahu. Terutamanya dia buka speaker. Tu bila orang lain tak boleh buka. Orang lain tak boleh buka switch speaker tu. Dia baca dengan suara yang jelas, mengganggu orang pada waktu malam, tak boleh. Dengan dia nak tunjuk pada orang bahawa dia sedang ngaji, tak boleh. Riak, begitu juga ujub. Mari perasaan dalam diri dia ni tak ada orang lain sepuas. Itu panggil ujub. Orang lain tak boleh setara aku tu, dia mari perasaan ujub. Dan hak satu lagi bahaya juga, mari perasaan, kalau dia mau tahu aku duduk maya di masjid ni, baru dia tahu siapa dia aku. Tu bahaya lagi. Satu bentuk riak, satu bentuk ujub. Kena jaga. Begitu juga di sini Nabi SAW bila mana dia dapat ingat balik apa yang dia telah terlupa, maka dia pun doa untuk orang tersebut. Maknanya di sini kalau kita mendapat kebaikan melalui orang lain, mana orang lain itu tolong kepada kita, kita tupai dia, jadi kita kena doa untuk dia. Walaupun orang tu bukan dia niat nak mengingatkan pada kita, nak tolong kita, tidak. Dia saja-saja, tak ada niat nak tolong kita. Dan kita kena doa untuk dia walaupun dia tidak berniat. Sebab kadang-kadang orang ni dia tolong orang lain dengan maksud memang dia nak tolong kita. Maka hak tu sewajarnya kita membalas dengan doa, dengan kebaikan. Jadi ada juga orang yang tanpa dia niat, dia dapat menolong kita, maka kita pun wajar berterima kasih pada dia dengan cara kita doa untuk dia. Jadi doa yang terbaik, doa dia mendapat rahmat. Tak adalah hak ucapan hak paling baik sekali, kita doa rahmat untuk orang. Jadi kalau kita kata terima kasih itu kena huraya panjang tu. Pasal apa terima kasih tu? Dia mungkin orang dulu sebut terima kasih tu ada huraya panjang, tapi oleh kerana kita terima lah ni, terima kasih gitu ya. Jadi tak ada makna tu. Maka sebab itulah kita kena balik hak asal dalam hadis-hadis Nabi ni, maknanya kena jelas dalam bentuk doa. Yarhamullah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Kata rahmat ni ke mati kan? Ada.
Semoga Allah Ta'ala merahmati, semoga Allah SWT sentiasa merahmati dia. Ataupun kita boleh juga kata barakallah, semoga Allah Ta'ala memberkati. Maknanya itu doa-doa yang terbaik lah. Kalau kita nak kata terima kasih pun boleh juga, tapi hak lebih utamanya yang ada makna doa, biar dia mendapat rahmat, dia mendapat berkat. Kemudian di sini Nabi SAW kata ni, dia telah mengingatkan kepada aku ayat yang aku tertinggal, aku terlupa. Maknanya di sini Nabi pun ada lupa ayat Quran yang dia baca. Jadi kalau kita kata terimbang lah, dia teringat Quran dah, tiba-tiba dia baca watini wa zaitun sudah ngewal asri, kita kata apa ayat lagu ni boleh tukar. Tak boleh. Moga dia terlupa, mari moga tak ingat. Kadang dia baca ayat ni sudah dengan ayat lain, dia terlupa, baca sikit sekak lupa. Jadi lupa tu maknanya sifat manusia. Jadi kita tidak patut mencela dia lah kerana dia terlupa. Itu perkara biasa. Jadi ada terlupa juga. Kemudian di sini macam mana Nabi ni boleh terlupa? Sedangkan di antara sifat Nabi ni, sifat apa? Tabligh, menyampaikan. Jadi kalau Nabi itu terlupa, macam mana kita boleh jamin dia dapat menyampaikan dengan sempurna? Maka di sini ulama mengatakan bahawa maksud Nabi terlupa di sini, mana dia terlupa setelah daripada dia telah menyampaikan. Mana ayat ni bila turun kepada Nabi SAW, memang Nabi ingat dan Nabi telah baca kepada sahabat. Cuma Nabi terlupa ni lama lepas pada tu lah. Maknanya kalau katalah baca satu surah tu, kadang-kadang kita ada terlopak. Contoh mudah lah, kita tak ingat Nabi la fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tu ada berapa, kita terlopak. Jadi kita baca sendiri dah, rupa-rupanya kita tinggal. Bila kita dengar orang lain baca, aku tak baca rupanya ayat ni. Jadi memang dulu kita belajar, kita baca. Seperti juga kita ngapa Quran. Masa kita ngapa tu saya mau hari-hari depan tu guru tu, memang kita baca ayat tu. Tapi oleh kerana kita ni lama dah tidak sembok, kita hanya ngulas sendiri, baca sendiri. Kadang-kadang ada kita tertinggal perkataan-perkataan. Kadang-kadang kita tinggal satu huruf. Ya'lamuna. Ya'lamuna ma ya'lamuna. Tiba-tiba kita baca ya'lamu saja. Tak ada na, jatuh na. Jadi kadang-kadang kita hak tepat sepatutnya pendek, kita pergi baca panjang. Jadi ada hak terlupa tu. Maknanya masa kita belajar, kita talaki, masa kita ngapa dulu memang sempurna. Cuma lama tu tinggal. Perkara biasa. Jadi bila kita faham lagu tu, Nabi pun ada juga lagu tu. Mana ada juga setelah daripada Nabi ingat, Nabi menyampaikan kepada sahabat, ada juga Nabi terlupa. Jadi terlupa lagu ni sifat Nabi sebagai manusia. Itu tidak menjejaskan sifat wajib bagi dia tu tabligh. Jadi hak terlupa ni macam Nabi terlupa bilangan rakaat lah. Kita jumpa hadis kan, Nabi SAW semaya zuhur tu, lepas 2 salat 2 rakaat, lepas 2 rakaat Nabi pun salat, duduk nyenging dekat batas pokok. Jadi sahabat mai tanya, kosa ke terlupa? Nabi kata dua-dua dak. Kosa pun tidak, terlupa pun tidak. Lepas tu sahabat tanya, lepas tu salat lepas pada 2 rakaat tu, aku mana? Jadi Nabi pun cepat-cepat sambung. 2 lagi. Maknanya Nabi ada terlupa. Jadi terlupa lagu tu tak apa. Atasnya terlupa awal-awal lagi. Maknanya ayat tu memang diperintahkan oleh Allah SWT. Sebab saja Nabi terima, Nabi belajar daripada Allah Ta'ala, daripada Jibril, Nabi wajib menyampaikan. Tiba-tiba Nabi terlupa. Tak ada.
Begitu juga di sini kita boleh faham Al-Quran ini bukan setakat kita baca untuk diri kita, kita kena dengar orang lain baca juga. Ibadat juga, satu bentuk ibadat juga. Maknanya kalau kita letih tak cekak nak ngaji, kita dengar orang lain baca lah. Sama ada kita suruh anak kita ke dah, ataupun kita dengar rakaman. Ada semua tu imam Mekah tu ada berlaku, imam Madinah tu ada berlaku, kita boleh dengar. Kemudian hadis berikut, hadis Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibilil mu'allaqah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat. Daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan tuan punya Al-Quran seperti tuan punya unta yang terikat. Jika dia menjaganya, maka dia dapat menahan unta itu daripada lari. Jika dia melepaskan, maka unta itu akan hilang. Jadi di sini Nabi SAW membuat perumpamaan bahawa Al-Quran yang ada pada diri seseorang yang menghafal dia ni seperti unta yang ditambak. Jadi di sini Nabi buat perumpamaan, mana nak suruh mudah faham. Seperti ada kita baca minggu lepas lah, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wa masalul ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat pada Tuhan dia, dan perumpamaan orang yang tidak ingat pada Tuhannya itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Lagu mana? Maka begitu juga di sini Nabi buat perumpamaan ni. Oleh kerana masyarakat Arab ni masyarakat Perak unta, Nabi buat perumpamaan unta. Jadi Nabi kata tuan punya Quran, sahibul Quran, tuan punya Quran. Jadi Quran ni hak Allah Taala. Bapa dipanggil sahibul Quran, maknanya maksud di sini ahli lah. Maknanya bila kita telah mempelajari Al-Quran, bila kita telah ingat Al-Quran, maka kita layak dipanggil pemilik Al-Quran, ahli dia. Mana tuan lah kita ni, dia pergi koci. Maknanya kalau kita boleh satu benda ni, maknanya satu kemuliaan. Maknanya satu kemuliaan yang besar bagi diri kita, hamba yang penuh kekurangan ni, kita dapat ingat Al-Quran. Sehingga disebutkan sahibul Quran, tuan punya Quran. Padahal bukan hak kita, hak Allah Ta'ala, kalamullah. Tapi Nabi sebut lagu tu, maknanya itu satu anugerah, satu kemuliaan bila dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, disebutkan kepada Al-Quran. Seperti kita kata Baitullah lah, rumah Allah. Kalau kira Baitullah Kaabah tu dibuat daripada tanah, daripada batu, gitu je, tak ada gapa-gapa. Tetapi bila dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, maka mulia lah. Menjadi sesuatu yang tinggi nilainya. Jadi Nabi SAW buat perumpamaan ni dari tiga sudut. Dari tiga sudut, iaitu orang yang ingat Quran ni macam pemilik unta. Quran seperti unta, itu yang kedua. Maknanya orang yang ingat Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran ni sama dengan orang yang pera unta. Quran tu diibaratkan seperti unta. Jadi terjaga tidak terjaga, maknanya kalau orang tu jaga tali dia tambak. Nak suruh mudah faham. Bukan kata rendahnya nilai Al-Quran ni sehingga digambarkan seperti unta, tidak. Maknanya nak suruh kita faham. Dia panggil dalam bahasa Arab, panggil wajah syabah, sudut persamaan. Maknanya kalau orang pera unta ni dia tahu
liar unta ni. Kalau dia terlepas dah, dia terlepas agak payahlah nak igak semula tu. Sehingga unta ke dalam hadis kalau kita belajar bab apa, bab sembelihan ni, bab sembelihan, dia ada sembelihan ikhtiariyah, maknanya kita boleh pegang tekak dia, tambak molek, kita boleh sembelih dia. Itu panggil az-zabhu ikhtiyari. Kita boleh sembelih dengan cara menguasai dia. Satu lagi zabhu ittirari, maknanya kita sembelih dia tu dalam keadaan terpaksa, terdesak. Maknanya sekadar boleh kita sembelih lah dia. Maknanya unta ni kadang-kadang dia ada liar dia, molek-molek tambak tu dia jadi liar. Bila liar nak igak payah, maka boleh seseorang tu panah. Panah jadi panah ke, ataupun dia panah lah, bila kena mati kan boleh makan, sebab dia telah jadi liar. Maknanya di sini kita dah sebut ibarat Quran yang ada pada diri seseorang ni seperti unta yang liar. Maknanya kena jaga bersungguh-sungguh lah. Sebab Quran ni dah hafalan baru ni dah, dia walaupun kita ngapa semalam esok baca dah tak ada perkara hilang. Maka sebab itulah dia kena ada ulangan dia. Dia tak boleh jenis ngapa saja. Ada ke dia buat tawaran ni program menghafal Al-Quran 3 bulan khatam. Kita kata ni tak boleh ni, tak boleh percaya ni. Dia boleh kena otak macam Imam Syafi'i. Orang yang ingatan apa, foto ke apa panggil, fotogenik panggil, fotografi. Mana tengok lah tu pun ingat lah. Ingat dia baca sekali lah. Dia ada ke lagu tu memang ada, tapi dia tidak boleh buat program umum. Kalau kita baca cerita ulama-ulama India ni, ulama Pakistan ni, dia ada. Dia tak ngapa Quran sampai dia budak-budak, tapi bila bulan puasa kena jadi timel. Jadi dia ngapa pagi tu malam tu dia boleh baca dalam tarawih 30 hari, habis 30 juzuk, habis baca dalam semaya. Ada tu 2-3 orang. Kalau kita baca sejarah ulama India, ada 2-3 orang lagu tu. Tapi kalau jenis ngapa 3 bulan ni, pada dia tawarkan kepada semua orang ni tanpa ada saringan, sebenarnya ngapa saja. Ngapa tolong, ngapa katalah ngapa pipi ingat molek, saya mau ngetuk guru. Lepas tu 2-3 jam pula lepas pada tu ngapa pula 2-3 jam saya mau pula depan tok guru, muka surat lain pula. Lepas tu 2-3 jam saya mau pula. Hanya habis sungguh lah 3 bulan lagu tu. Lepas tanya hok mula-mula tu ingat ke tak? Kata tak apa, kita pelacak semula. Tak boleh jadi payah pula. Liar apa tu lah je. Jadi tak ingat juga. Dia kalau hak sistem betul ngapa ni, malam tu kita ngapa sendiri, pagi esok baca depan tok guru, sebelum pukul 10 tu kena baca semula. Hak ngapa tadi dengan hak mengapa kemarin. Dah lepas zuhur tu dia kena ngulai balik kok lama-lama. Kalau dia kata dia ada 3 juzuk, dia ngapa 3 juzuk dah. 3 juzuk dah. Sekarang ni dia berada pada juzuk yang keempat. Dia pagi tu dia kena baca juzuk sekarang ni. Hak juzuk tengah dia ngapa. Hak 3 juzuk hak lepas tu dia kena buat giliran. Hari ni juzuk ni, esok juzuk tu. Mana 3 hari sekali dia kena baca. Sebab apa? Sebab tak berapa lekat lagi. Jadi Quran ni payah. Payah. Lepas tu Tuhan janji walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah Taala tanya, sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Tak ada kau siapa nak belajar. Jadi Quran kata, Allah Taala kata Quran ni mudah nak dipelajari. Apa payah Nabi ayat. Maknanya gini, payah tu kalau orang hak tak ada semangat.
Hak tak boleh, hak jenis apa? Manja. Serabut tak boleh ngapa, tak boleh. Tanya berapa kali baca? 3 kali baru. Mana dia ingat, dia kena baca sampai 40. Dah. Baca 10. Tak cukup 10, 20, tak cukup 20, 30. Dia kena orang yang ada keazaman, ada semangat. Jadi kalau buat manja, buat lembek, mudah ngalah, memang tak dapat lah. Jadi hak mana nak ngapa, ada keazaman, hak mana memang berminat, jadi mudah untuk dia. Sebab ramai orang umur 30 tahun ngapa Quran habis. Daripada dia tu, dia accountant je, klik daripada overseas tu, baca qiraat dengan iqra dulu. Lepas tu bila mengaji, habis surat besar, tinggi nak ngapa habis. Maknanya kalau ada semangat memang boleh. Jadi Nabi buat perumpamaan lagu itulah. Maknanya kalau tidak dijaga, dia akan kalau bahasa moderat ngaju. Quran ni dia macam ngaju dengan kita. Bukan Quran tu, hafalan kita, ingatan kita. Kalau kita jaga cara, jadi dia akan larilah payah. Sebab itulah kena baca semua. Kemudian hadis berikutnya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sama li ahadihim ay yaqula nasitu ayata kaita wa kaita bal nusiya wastadhkirul qur'ana fa innahu ashaddu tafassiyan min sudurir rijali minan na'am. Daripada Ibnu Mas'ud katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk apa yang diucapkan oleh seseorang itu bila mana dia kata aku telah lupa ayat ni, mana teruk benar. Jadi bila teruk benar ni maknanya dosa lah, sehingga dia boleh kata aku terlupa, aku lupa. Jadi dia kena kata dia telah dilupakan. Maknanya disebabkan dia tak cara Quran ni, hukumnya dia Quran jadi lari daripada dia jadi tak ingat. Mana di sini satu bentuk celaan kepada orang yang menghafal Al-Quran ni, disebabkan kecuaian dia tadi, dia terlupa. Dan dia kata pula aku terlupa, maknanya tak patutlah. Maknanya dia tidak sepatutnya mengabaikan Al-Quran sehingga Quran itu terlupa disebabkan oleh perbuatan dia. Tetapi kalau dia terlupa kerana sakit ke, uzur ke, dah, itu tak ada hal lah, tak ada masalah. Tapi orang kita kan, disebabkan hadis-hadis seperti ini, dan juga ada riwayat yang menyebut dosa besar ni, ingat ngapa Quran jadi lupa. Jadi tak ada orang nak ngapa Quran. Perangkat dululah, pondok-pondok dulu tak ada, baru kemudian ni je perangkat sampai almarhum Ustaz Haruddin dah, Abu Hasaddin, perangkat tu ada. Sebelum pada ni tak ada orang ngapa Quran. Sebab apa? Sebab takutlah. Dalam hadis kata dosa besar gini-gini. Sebenarnya ada perbahasan berkenaan dengan lupa ayat Quran. Jadi orang kita ni bunyi lupa ayat Quran, dosa lupa, seolah-olah kalau lupa tu dosa lalu. Tak ingat, katalah dia baca Yasin tak tengok surah, tiba-tiba tukar salah, tak boleh nak baca sampai habis, ataupun baca depan tu sudah dah, wattakhadhu min dunihi wattakhadhu min dunillah, dah tiba-tiba sudah baca. Sekala dia kata baca 15 minit, ni baca 3 minit habis dah. Jadi ada yang menganggap bila begitu dosa. Bukan maksud dia lagu tu. Dia ia dikatakan
berdosa lupa Al-Quran ni, maknanya kalau orang tu sengaja tak baca Quran, tengok tak jamuh tak, tengok ya, tak ambil baca, sehingga kalau dia apa, orang baca surah mana pun dia surah mana tak boleh nak cari, tu berat. Orang baca habis 3 pipi tak tahu surah mana, tu dosa lah. Tapi kalau orang baca sepotong ayat dia tak ingat surah mana, tu tak ada masalah, biasa, benda biasa. Kalau orang baca 3 pipi ni tak boleh cari, dia scan tu tak jumpa, berat tu. Maknanya hatu cah tak ngulai. Sepatutnya paling tidak Quran tu di khatam sekali sebulan, ataupun paling tidaknya 2 kali setahun. Tu sepatutnya. Kalaulah dikatakan sebagai dosa besar ni, maknanya kalau buka Quran tu dia tak boleh nak baca. Dia ngapa dulu ataupun tak nanti ngapa. Ya baca ngitung guru dia. Dah. Bila lama dia tinggal Quran tu, acu nak buka tengok tu, tak boleh nak baca. Pembaca tu saya Cina, saya Jepun. Tak ngena dah. Tu dosa besar. Mana tu memang tidak cara sungguh. Tapi kalau dia tak ingat baca surah Wadduha, tak sudah baca Sabih sudah dengan Wasyamsi Wadduhaha tu benda biasa. Tu kalau dia buka Quran dia boleh cari mana. Tu tak apa. Hak ni tak tahu, buka Quran tak jumpa. Tanya orang tu pula, tanya guru dia pun tak ingat juga. Sama-sama berat. Tu memang tak boleh lah. Jadi maknanya bukan kata tak ingat, sementara kau tak ingat selalu dosa besar. Tidak. Itu terlampau menakut-nakutkan orang. Tak boleh ni dosa-dosa. Dah. Budak-budak tahfiz ni tak boleh makan gol ni, tak boleh, takut lupa. Macam-macam lah dia buat. Menakutkan budak. Menakutkan budak daripada nak belajar Quran. Sampai budak pun dia, mengapa malah kita kata tak boleh budak tahfiz ni. Tak boleh kau tu, tak boleh ni main gol ni, tak boleh game kau, tak boleh pergi kedai, tak boleh. Jadi budak ni tak boleh kiok seruk. Akhirnya dia pun malah ngapa pun kena jadi produk dalam jis suci. Bandu yang suci. Jadi tak boleh kau tu, tak boleh kau ni. Hati dia tu nak muka budak-budak kan nak main. Jadi kita ni terlampau ugut budak, menyebabkan dia takut. Kita banyak ayat benda-benda hak dosa, tak ayat pada dia kelebihan ngapa Quran. Itu salah sikap masyarakat kita. Maka kita kena ayatlah kelebihan ngapa Quran ni, gapo kemuliaan di sisi Allah Taala. Untuk perkara dunia pun banyak kelebihan dia. Gambar mana orang ngapa Quran ni dah, dia ambil SPM setahun je lulus cemerlang. Orang lain tu yak daripada ke atas 1, 2, 3, 4, 5. SPM boleh pakat 2, 3. Dia ni ngapa Quran hari-hari asah otak dia lacak ingat. Bak ngapa Quran ni tak ngapa mulut, dia kena mikir. Ayat ni ada berapa tepat? Apa? La yaduruhum wa la yanfa'uhum. Ada berapa tepat? Dia boleh ayat sesuatu. Maksud ni. Kadang-kadang ada darra wala nafa'a, nafa'a wala darra. Kena ingat tu mana tepat-tepat dia tu. Jadi dia berhati-hati. Jadi sepatutnya budak-budak ni kita kena beri dorongan, bukan menakut-nakutkan. Dengan ayat dosa ni, ngapa Quran tak ingat dosa? Jadi kita kena faham dosa tu setara mana, tahap mana dosa tu. Bal nusya, dia telah dilupakan. Maknanya oleh kerana dia mengabaikan, maka itu satu hukum, satu musibah kepada diri dia kalau dia terlupa Quran. Jadi bukan kata dia tu melupakan Quran maknanya dia buat tak ingat, tidak. Mana dia dulu pandai, kemudian dia tak cara langsung sehingga akhirnya dia jadi tak ingat.
Jadi dia dilupakan tu maknanya dia telah dihukum sampai Quran tu dia tak ingat. Jangan wisapa kadang lagu tu. Wastazkirul Quran, berusahalah untuk ingat Al-Quran. Maknanya hendaklah sentiasa membacalah. Orang kata ngulat. Kita nak ngulat berapa juzuk sehari dak? Berapa las sehari? Mana kena berusaha. Kerana Al-Quran itu lebih liar, lebih cepat terlucut dari dada orang-orang yang menghafalnya itu, lebih daripada na'am, lebih daripada binatang ternakan. Jadi lebih liar daripada unta. Sama seperti hadis tadi. Kemudian hadis Abi Musa, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ta'ahadul Quran, jagalah Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafassiyan minal ibli fi uquliha. Demi yang nyawaku di tangannya itu, mana demi Allah, yang nyawaku berada di tangannya, Al-Quran itu lebih liar, lebih cepat terlucut, berbanding dengan unta yang ditambak. Mana kena memberi perhatian terhadap Al-Quran. Maka sebab itulah kita Quran ni kita kena baca dan dengar juga. Kena dengar juga orang lain baca. Kalau kita apa lengah ke nak baca, pasal kaset. Tapi jangan pasal kaset kita tidur. Dah macam-macam orang ni pasal kaset. Dia tak ngaji, dia tidur. Tak apa, nak suruh ada suasana dalam rumah. Tapi sore abuk tak baca, sore abuk tidur. Orang tak jadi. Dia kena pasal dengar. Bab istihbab tahsini sauti bil Quran. Ini bab elok sunat mengelokkan suara membaca Al-Quran. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'dhanillahu li syai'in ma adhina lin nabiyyi an yataghanna bil Quran yuridu yajharu bihi. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mendengar dengan penuh perhatian seperti mana dia mendengar Nabi berlagu membaca Al-Quran, yakni menyaringkan suara membaca Al-Quran. Maknanya di sini Nabi pun membaca Al-Quran. Nabi pun baca. Nabi baca dalam semaya, sama ada tahajud dia ataupun semaya fardu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bila Nabi baca ni memang Allah Ta'ala dengar. Dengar macam mana? Dengar dengan layak dengan sifat jalal dia lah. Maknanya sifat Allah Ta'ala ni dia mendengar. Dia mendengar segala suara, dan dia mendengar dengan penuh perhatian bacaan Nabi membaca Al-Quran. Jadi cara mendengar ni kita tak tahu kaifiat macam mana. Mendengar dengan yang layak dengan dia lah. Jadi dalam masalah bab tentang sifat Allah Ta'ala ni, kita kena letak Allah Ta'ala bersifat dengan sempurna, yakni Allah Ta'ala mendengar dengan sempurna dengan cara yang layak dengan keagungan dia dan tidak serupa dengan makhluk. Ada ulama kata mana masuk Allah Ta'ala mendengar ni, mana Allah Ta'ala memberi pahala. Sebab kalau kata Tuhan dengar ni, dengar lagu mana? Bukan serupa makhluk. Tidak. Bila kata Allah Ta'ala, bila kata Nabi sebut Tuhan dengar ni, mana Tuhan dengar? So, yang kedua, dengar yang layak dengan diri dia. Yang ketiga, tidak menyerupai makhluk. Tidak menyerupai makhluk. Kalau kita nak elak daripada kata Tuhan ni dengar, jadi kita pilih perkataan Tuhan nak beri pahala. Jadi memberi pahala, memberi tu sifat manusia juga. Seperti mana mendengar. Sifat mendengar pun ada pada manusia, sifat memberi pun ada pada manusia. Jadi kalau kita nak kata Tuhan tak dengar, dengan penuh perhatian kita kata Tuhan nak beri pahala. Jadi
perbuatan memberi itu pun perbuatan yang ada pada makhluk. Jadi nak elak daripada satu makna kita pilih pada perkataan lain, sebenarnya kita akan jadi terperangkap. Maka sebab itulah kaedah lebih mudah, al-qawlu fi ba'di sifat ka qawli fi ba'dil akhar. Bila kita bicara sifat Allah SWT, bila kita sabitkan sifat Allah Ta'ala dalam satu bab, maka bab lain pun bila dia sabitkan, kita kena sabitkan lagu tu juga. Maknanya bila kata Allah Ta'ala mendengar, maka seperti dia mengetahui jugalah. Bila mana kita tahu Allah Ta'ala ni memberi pahala, maka begitu juga Allah Ta'ala memberi perhatian kepada bacaan hamba dia. Sama saja sifat-sifat dia tu, maknanya sifat yang layak dengan dirinya dan sifat yang tidak menyerupai dengan makhluk. Tu kaedah dia. Mendengar dia tidak sama dengan mendengar makhluk. Walaupun kita mendengar Allah Ta'ala mendengar, mana dengar Allah Ta'ala tu hak layak dengan diri dia, dengar hak kita ni dengan qadar kita. Asalkan kita tak kata Tuhan dengar supaya kita dengar, tak boleh lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yataghanna bil Quran. Dalam hadis ni kata membaca dengan nyaring. Mana bila Nabi baca derah tu, maknanya Allah Ta'ala dengar. Tetapi berkenaan dengan makna taghanna ni, biasanya orang kata baca dengan alhan, dengan ada lagu. Ada intonasi lah. Tidak kata Bismillahirrahmanirrahim wadduha walaili idza sajama wada'aka rabbuka wa qala. Tidaklah. Mana dia kena ada lagu. Dia kena ada berlagu. Maknanya suara kita tu kita memperelokkan. Berlagulah mudah kita kata berlagu. Baca dengan ada intonasi sesuai dengan makna. Ayat sedih, nada sedih. Ayat yang semangat kita baca dengan semangat. Mana seperti orang baca warta berita lah. Baca warta berita bagaimana? Kita baca sterik gitu. Pemuda je satu boleh baca. Dia ada gaya dia tu. Sini kalau koma dia berhenti lama sikit, kalau noktah dia berhenti lama benar. Kalau tak ada noktah, tak ada koma, dia nak ambil nafas lagu mana? Dia ada tempat-tempat dia tu, nada dia tu. Jadi bacaan Al-Quran ni kena ada nada, ada lagu dia. Tapi berlagu Quran ni lagu-lagu Quran lah. Dan tidak semestinya terikat dengan nahwan, ijazi, bayati, sobar ke apa tu, tak semestinya. Cuma itu dibuat sebagai satu standard. Setengah orang dia tak say sobar, hijazi, nahwan ke apa tak say, kata mana ada. Tapi benda tu sebenarnya benda terbuka. Sebab baca tu kita kata ada tabaqat tu. Kita baca tu tempat tinggi, tempat rendah. Ada bila kita baca ayat ni dia ada jawab, ada jawabul jawab, macam-macam lah istilah dia tu. Mana ada tempat tinggi, ada tempat rendah. Kalau kita ngaca ayat 3 lalu auzubillah tu tak ada nyawa, naik tabaqat dia kepak lalu. Jadi ada pembukaan dia tu, cara nak tutup. Jadi benda tu tak apa. Seolah-olah dibuat sebagai standard oleh ulama untuk elak daripada lagu-lagu lain. Sebab berlagu ni kalau mengikut hak gaya Arab, gaya yang biasa, tidak mengada-ngada, tidak takalluf, tak apa. Hak tasirnya dia buat irama dandu. Ada. Cuma baca Quran tu ada sikit-sikit, ada bunyi, ada demo dia baca. Gaya Hindustan, gaya dandu gapo, gaya lagu Siti Nurhaliza, selawat pun dia buat lagu dandu. Itu tak boleh. Tak boleh. Tu memang tak boleh lah. Jadi maksud yataghanna bil Quran ni mana baca dengan nada tepat sedih, kita baca dengan nada yang sedih, tepat ia semangat, kita baca dengan semangat, tepat pegang tu sesuai dengan ayat pegang. Ada juga ulama kata maksud yataghanna ni makna dia kaya. Dia kaya. Mana dia rasa cukup dengan Al-Quran. Mana bila kata cukup dengan Quran ni,
maka dia tak carilah cerita-cerita lain. Maknanya kalau orang tu baca Quran, dia tak akan cari dah nak baca Nobel, nak baca Taurat, nak baca hiburan-hiburan ni, tak sedar. Cukup dengan Quran. Itu makna kedua, yataghadda. Maknanya dia cukup dengan Al-Quran sehingga dia tidak perlu kepada cerita-cerita. Maksud yang tiga, yataghadda bil Quran ni daripada perkataan ghina, maknanya kaya. Mana dia kaya jiwa dia dengan Al-Quran dan dia tidak cari makan dengan Quran. Mana dia baca Quran, lepas tu tak ada minta bayar kalau baca Quran sedap. Dia tak akan buat lagu tu. Jadi ada tiga makna. Makna yang pertama, yataghanna bil Quran ni, mana dia baca dengan irama, dengan lagu yang sesuai dengan maksud ayat yang dia baca. Tempat sedih dia baca dengan sedih. Yang kedua, dia cukup dengan Al-Quran, dia tak cari kitab-kitab lain. Mana kitab tak ada kena-mengena dengan Quran lah. Kalau kitab fiqh tu dia ada kena-mengena dengan Quran. Jangan salah faham pula. Maknanya dia cukup dengan Al-Quran, tak cari cerita-cerita rakaat manusia. Yang ketiga, dia kaya dengan Quran, maknanya dia mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Dia tidak minta sedekah dengan bacaan dia, tidak minta derma, menadah tangan dengan sebab dia baca. Dia kata kalau baca Quran ni dah mau lah sikit sama siang. Ada dia tak buat lagu tu. Dia tak buat lagu tu. Jadi di sini bila kata Allah Ta'ala mendengar dengan penuh perhatian, maka ini satu kelebihan. Maknanya kalau Nabi baca Quran sahaja dapat kelebihan ni, maknanya sepiklah Quran. Jadi bila Nabi baca mendapat perhatian Allah Ta'ala, maka umat dia kalau baca pun lagu tu juga. Sebab lebihnya kalam dia. Sebab apa? Sebab ini surat daripada Allah Ta'ala. Bila kita baca, tentu Tuhan punya surat tu suka dengar. Kalau surat kasih kita dah, contohlah surat kasih kita, kita baca semula depan dia. Dia suruh lagu mana tak tahulah dah. Dia malu ke dah, dia suka ke, wallahu alam lah. Tapi biasanya sukalah. Suka. Jadi Allah Ta'ala suka kepada orang yang membaca dengan penuh adab-adab. Allah Ta'ala suka hamba dia yang baca Al-Quran, kalam dia ni dengan adab, dengan tajwid, dengan tartil. Dengan ada taranum. Taranum tu dia kena taranum yang tidak mengada-ngada lah. Kadang-kadang kita salah pasal lagu. Maknanya tepat tu lagu azab, kita baca dengan cara semangat. Ataupun tak ada perasaan. Lagu tu memang rayok pala-pala. Dah. Sedapnya. Golek pala, tapi ayat tu ayat azab. Salah. Dia kena baca waktu nada sedih. Nada sedih. Dia kena baca ada lagu dia, lagu ke apa tahu, lagu rasta ke apa. Kemudian hadis berikut ni kita sambung mulalah. Setakat tu saja. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.